Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua peminat channel Jejak Alam Misteri. Okey, ini adalah video ringkas. Saya nak beritahu anda, baru beberapa jam sebentar tadi telah berlaku satu perkara yang aneh dan pelik, di mana ketika saya memulangkan sihir yang ataupun serang gaib yang saya nampak seperti ditujukan kepada saya, tiba-tiba saya terbau asap seperti sesuatu yang terbakar. Dan kebetulan masa tu saya di dapur menunggu untuk makan malam, dan spontan saya melakukan gerak-gerak jurus, gerak-gerak kebatinan untuk memulangkan serangan-serangan gaib yang saya nampak ditujukan kepada saya dan ditujukan kepada orang rumah saya. Sebenarnya sejak tadi anak saya telah digugah ataupun telah diganggu secara emosi, menyebabkan anak saya dia jadi emosi, dan saya telah melakukan rawatan kepada dia. Dia lari mula-mula kemudian saya bacakan pada air, saya minumkan, okey, dia okey. Kemudian solat maghrib, selepas solat maghrib saya mendapat serangan. Saya rasa agak berat bahagian belakang saya ni, bahagian belakang dan leher saya ni terasa berat dah. Jadi saya pun sementara nak tunggu makan malam, jadi saya pun niat pulangkan segala serangan-serangan sihir kepada tukang-tukang sihir, tukang-tukang pengupah, dan seterusnya. Saya melakukan satu serangan mengejut terhadap tukang sihir ini, sehingga kan isteri saya yang merasa agak sakit pinggang, saya merasa berat di belakang, dan anak saya agak buat perangai itu, semuanya dah okey, hilang dan kembali normal. Tiba-tiba beberapa minit selepas jadi normal tu, saya makan malam, dan selepas makan malam tiba-tiba bau asap daripada depan rumah. Bila saya pergi ke depan, saya tengok gumpalan kertas lukisan anak saya terbakar. Saya tak tahu kat mana punca dia menyebabkan terbakar. Mungkin ada ubat nyamuk dekat situ, tapi ubat nyamuk tu dah dipasang sejak awal senja tadi. Bagaimana beberapa jam baru dia nak terbakar? Dan masa kita letak ubat nyamuk tersebut, tidak ada kertas yang menumpuk ubat nyamuk tu. Mustahil kita sengaja letak ubat nyamuk kemudian kita nak tumpukkan kertas-kertas di atas ubat nyamuk tu. Mustahil. Jadi yang pastinya selepas saya buat pemulangan, saya buat rawatan pada diri saya, anak dan isteri saya, pemulihan, terbau kertas terbakar. Dan bila ke depan, memang betul kumpulan kertas yang terbakar. Terdapat kertas-kertas tersebut terbakar, dan terbakar itu bukan secara mara api, tapi dia macam dimakan sedikit demi sedikit, seperti dicucuh oleh api tu sedikit demi sedikit. Dan anda boleh lihat sini. Ini adalah kertas yang terbakar tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kertas lukisan anak saya. Kalau kita nak kata ubat nyamuk, dah lama dipasang ubat nyamuk dan diletakkan di situ, dan sekeliling ubat nyamuk tu tak ada pun kertas-kertas ni. Tapi yang aneh, bila saya pergi, saya tengok kertas ni dah terbakar. Jadi saya tarik dan saya bawa ke depan lah. Dan dia tidak menumpuk, ataupun dia tidak menumpuk pun pada atas ubat nyamuk tersebut.
Macam mana ketan ni boleh terbakar sedangkan dia tak kena pada ubat nyamuk tersebut? Itu yang aneh, itu yang peliknya. So jadi saya ucapkan tahniah lah kepada yang cuba-cuba nak menyerang saya secara gaib tu. Tapi insya-Allah saya tidak akan takut, dan saya tidak akan merundur, dan saya tidak akan mengalah untuk terus berdakwah dengan cara saya sendiri. Cara saya sendiri. Mungkin sebagai perawat yang dah lama dalam bidang ni, puluhan tahun, mendapat serangan balas tu perkara yang biasa. Perkara biasa. Okay. Tapi yang terbakar ni saya rasa baru beberapa kali berlaku. Boleh dikira dengan jari lah. Saya ingat dulu pun pernah berlaku juga kejadian terbakar ni. Saya bermunajat, selepas bermunajat tu saya bawa benda terbakar. Tapi saya cari punca dia tak ada. Tapi memang dalam bilik saya tu bau tu sangat kuat, benda terbakar. Itu selepas saya berawat sakit, dan malam tu saya bermunajat lah. So jadi alhamdulillah saya pun dah tak sakit, bau dia pun semua hilang dah semua. Okey, dalam keadaan dah normal. Bila dah jumpa kata terbakar ni, pada penglihatan saya barangkali selepas saya melakukan pembersihan pada diri saya dan rumah, pada anak dan isteri saya, kemudian saya niat untuk memagar. Bila saya pagar dengan ayat Quran dengan memakai tenaga dalaman dan tenaga kerohanian. Saya pagar sekeliling rumah. Lepas tu saya makan. Tak lama lepas makan tu saya bau benda ni. Moral of story, jangan sesekali kita mengganggu tukang sihir kalau kita tidak ada ilmu untuk berhadapan dengan mereka. Okey. Tapi insya-Allah saya tak takut, saya tidak akan mundur, saya tidak akan mengalah. Tambahan pula, siang tadi memang ada hamba Allah ni, dia nak jemput saya datang berubat rumah dia, yang di mana 20 orang perawat datang ke rumah dia, semuanya gagal. Ada yang tak sempat nak masuk ke dalam rumah, nak mulakan apa perawatan pun dah surrender. Ada yang mendapat serangan balas, nak pingsan, nak pitam dan sebagainya. Ada yang mendapat warning lagi, kamu jangan masuk urusan, kamu jangan masuk campur dalam urusan keluarga tersebut. Jadi rumah pusaka tersebut sekini telah kosong, terletak di Perak, dan dia mahu saya bersihkan rumah tersebut supaya dapat diduduki oleh mereka semualah. Tapi sekarang rumah pusaka tersebut telah kosong, dan tiada siapa pun yang berani duduk bermalam di rumah tersebut. Dan insya-Allah andai kata saya buat surat pelepasan merentas negeri dibenarkan oleh pihak polis, insya-Allah saya akan sampai ke rumah beliau di Perak dalam masa yang terdekat ni. Dan insya-Allah jika ada video-video yang menarik pengalaman tu, saya dah minta kepada tuan rumah supaya izinkan saya untuk saya merakam, dan alhamdulillah beliau telah mengizinkan saya merakam. Jadi doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Dan bagi anda yang belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan video-video yang terkini daripada saya. Khususnya selepas ini, insya-Allah yang rumah ni sangat seru lah, dan agak berbahaya juga sebenarnya berdasarkan petanda petunjuk tu. Tapi segala maklumat tu telah diberikan oleh waris rumah pusaka tersebut pada saya, untuk saya hitung lah, untuk saya kira kos perjalanan dan sebagainya. InsyaAllah apa-apa nanti kalau anda kata saya dapat ke sana, insyaAllah saya akan wawarkan, saya akan info kepada anda semua. Dan saya akan buatkan video. Dan baru-baru, dan mesej yang terakhir yang saya dapat daripada beliau, hantu ataupun jin yang duduk kat rumah tersebut segala mak nenek semua dah. Segala. Okay. Tapi apakah ceritanya di sebaliknya tu, ada lagi cerita-cerita yang berkaitan rumah tersebut, tapi saya tak mau nak buka lagi pada anda, sebab saya nak cuba dulu nak buat surat pelepasan rentas negeri untuk
untuk merawat rumah beliau, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Taala. Saya mohon doa anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.